sampaikan kita dengan Ramadan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu yang ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Suara suara kan tak tahu, kira keluar lah cuma tak pernah puas. Jadi insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ni kita berada pada malam Pak Rejab kot. No, lebih kurang kot no. Rejab tak apa nak pai Ramadan nanti apa. Lebih kurang kot Pak Rejab malam ni. Masuk Rejab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW kan berdoa sepanjang sehinggalah bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ataupun dalam satu lagi lafaz, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dua-dua lafaz tu boleh dibaca dan boleh baca dengan majrur. Yakni baca dengan Rajabin majrur. Allahumma barik lana fi Rajabin kan, boleh Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun boleh juga dibaca dengan mamnu' minas sarfi, iaitulah baca dengan Rajabah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau orang mengaji bahasa Arab, bila harfun jar kan fi, tapi kenapa jadi Rajabah? Itu yang dia tanya tu kan. Maknanya baca dengan mamnu' minas sarfi, kan baca Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan bila mana kita baca Rajabin, maknanya umum. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, maknanya umum, bukan tahun tu saja. Maknanya Rejab, bila-bila masa Rejab tahun lain pun termasuk sekali. Tapi kalau baca Rajabah, khusus Rejab tahun ni, khusus untuk Rejab tahun ni lah kan. Berkati kami dalam bulan Rejab. Rejab bilang Rejab tahun ni. Wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dengan Ramadan. Sampai di sini ialah sampai kita mohon ni sampai dalam keadaan kita sihat tubuh badan, kan, sihat tubuh badan dan kuat boleh melakukan amal ibadah, khususnya dalam bulan Ramadan akan datang insya-Allah. Tak sampai 2 bulan dah, kan, tak sampai 2 bulan dah, hampir 2 bulan lah. Macam-macam boleh jadi dalam tempoh tu, dan wallahu ta'ala a'lam. Tambah-tambah mutaakhir ni kita duk dengar mati. Nak kata hak mati ni orang yang tak jaga kesihatan, tak juga. Sebab ada orang yang mati tengah berjoging, kan, tengah-tengah jogging mati. Ada yang mati tengah main badminton. Maknanya tak juga nak kata tak jaga kesihatan pun, kan, sampai masa matilah kita, kan. Sebab musabab tu serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mutaakhir ni banyak kita dengar cerita tentang kematian demi kematian. Boleh jadi akan sampai masa dan waktu untuk kita lah. Bila tu tak pasti lagi, kan. Macam baru ni lah tengok ada kematian satu orang imam yang tengah imamkan solat, tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan tu di Masjid Balikpapan, Indonesia. Bukan Masjid Papan kat Masjid Batu. Tampoh tu kampung utama, tak siap lagi masjid tu, depa buat lain kan, tak siap lagi. Ni Balikpapan, Indonesia. Tengah imamkan solat, tengah-tengah sujud, Allah perintah malaikat cabut nyawa dia. Kita pun tengok Allah Ustaz, dah sonok matilah keadaan macam tu. Dalam sujud pula tu, dalam sembahyang pula tu, tempat yang paling dekat dengan Allah. Tapi bila kita tanya mau kah? Nanti ya Ustaz. Dia seronok tapi tanya mau kan, nanti ya dulu kan. Maknanya takut mati ni kan, takut. Sebab kita tak ada buku tu, kita tak nampak buku hak malaikat dok tulis tu. Mana yang banyak, baik banyak ke buruk banyak ke. Buku ni nanti akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata Allah. Tak ada yang terlepas, kecil besar semuanya dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tu yang walaupun kita tengok keadaan tu, Masya Allah, tabarakallah, mati dalam sujud, mati dalam solat, kita rasa cemburu. Sebab mati dengan keadaan yang mulia, tapi kita sendiri pun kalau tanya, kita belum bersedia lagi untuk mati. Sebab dunia ni adalah suatu tempat untuk kita singgah. Maknanya bila singgah tu bukan destinasi lah. Singgah atas dunia ni, tempat untuk kita berjalan dan untuk kita singgah. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar, ketika mana Nabi pegang bahu dia, Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, kata Nabi. Hiduplah kamu di atas dunia ni, jadilah kamu di atas dunia ni, kata Nabi SAW, sebagai satu orang musafir ataupun orang asing atas dunia ni. Orang yang musafir ataupun orang asing, kita faham dah musafir tu macam mana, orang asing tu macam mana. Sebab lepas tu, sebab dia dengar Nabi sebut benda ni, dia pesan kepada kita 3 benda Ibnu Umar ni. Pertama, dia kata, Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad, manfaatlah, gunalah ketika mana kamu nak buat satu benda pada waktu pagi ni, kamu jangan tunggu waktu petang. Kamu nak sedekah pagi ni, nak masuk dalam tabung RM5 pagi ni, jangan tunggu petang, jangan tunggu malam. Malam lah ustaz, saya bawa banyak sikit. Tak, buat RM5 tu dulu. RM1 tak ada dah kot kan, upgrade lah, lama dah RM1 dah. Kan, RM5 RM5 tak apalah ustaz, petang nanti kan, malam nanti saya bawa 50 ustaz. Tak, buh dulu tu. Sebab waktu tempoh antara pagi nak ke petang nak ke malam tu masih lagi jauh, masih banyak jam lagi. Kita duk tangguh nak buat baik pagi ni, takut tak sempat sampai petang dan malam. Buat dulu hak pagi tu. Nak baca Quran satu ayat, baca dulu pagi tu. Belum tentu kita sampai tengah hari, belum tentu sampai petang. Tu kata Ibnu Umar, nak buat baik pagi, jangan tunggu petang. Buat dulu setakat mana kita boleh buat. Yang kedua kata Ibnu Umar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gunakanlah sihatmu sebelum sakitmu. Ketika mana sihat, kita nak main masjid, kita nak main solat jemaah, kita nak baca Quran, kita nak sedekah, kita nak buat apa pun waktu sihat ni, buat dulu. Jangan tiba waktu sakit, orang pergi ziarah kita, ustaz pergi ziarah kita, imam pergi ziarah kita, kawan-kawan pergi ziarah kita, baru kita kata, Allah ni kalau sihat ni teringin nak pergi masjid ni, kalau sihat ni teringin nak puasa ni, kalau sihat teringin nak baca Quran ni. Padahal dulu sihat Allah bagi kat dia, dia tak gunakan pun nikmat tu untuk dia buat amal ibadah. Sebab tu kata Ibnu Umar, nak buat amal, nak buat ibadah waktu sihat sebelum sakit. Tapi kalau dah kita dah buat masa sihat ni, nak sakit kita nak buat lagi, alhamdulillah, dan sakit tak boleh main. Kata ulama, orang yang sakit ni masa sihat dia duk main, sakit dia tak boleh main masjid, tak boleh main majlis ilmu. Allah bagi pahala tu kat dia, pahala main majlis ilmu tu kat dia, pahala main masjid tu kat dia. Begitu juga kata Ibnu Umar yang ketiga, dia nasihat kita ni, nak buat amal, nak buat ibadat, hidup sebelum kita mati. Sebelum kita mati, yakni hiduplah ni nak buat amal ibadat, buatlah. Jangan sampai kita mati baru kita nak minta dan merayu kepada Allah untuk buat amal ibadat, baru teringat nak buat amal ibadat, baru rasa menyesal waktu tu dulu tak buat amal ibadat. Jadi masalah lah dunia yang Allah bagi kepada kita untuk kita singgah, untuk kita buat amal ibadat ni, maka gunakanlah nikmat ni. Sebab itu ada beberapa golongan yang mereka merayu pada hari kiamat nanti.
agar impian mereka ni ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat nanti mereka akan minta kepada Allah, rayu kepada Allah untuk Allah tunaikan impian ni. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengendahkan rayuan mereka ni. Siapa golongan-golongan ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antaranya golongan yang mengimpikan untuk menjadi tanah, minta kepada Allah hari kiamat nanti biar mereka jadi tanah pun tak apa, biar jadi tanah pun tak apa. Ayat ni mungkin ibu-ibu, ayah-ayah dah dengar dalam surah An-Naba, juzuk yang ke-30 lah. Surah An-Naba, hujung surah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada dia, inna anzarnakum 'adzaban qariba, sesungguhnya kami telah peringatkan kepadamu, yakni orang-orang yang kafir, tentang azab yang dekat. Kata Allah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari manusia melihat apa-apa yang telah diusahakannya. Allah tunjuk apa yang kita buat. Allah buka buku kita ni, kan? Manusia akan melihat apa yang telah dia usahakan. Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, maka berkatalah orang kafir ni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya, ya laitani, alangkah baiknya jika aku menjadi tanah, supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan. Kan dekat hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, minta kepada Allah, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku ni menjadi tanah, supaya Allah tak hitung amal yang dibuat olehnya ketika mana dia hidup dulu. Ni golongan hak pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia jadi tanah. Lah ni tuan-tuan, kalau tanya siapa nak jadi tanah, tak mau. Kan? Batu belah, batu bertangkuk, mak dia sumpah jadi batu belah, batu bertangkuk. Walaupun cerita tu dongeng, kan? Tapi hak tu pun tak mau nak jadi manusia, sebab manusia ni golongan hak Allah jadikan yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, golongan paling baik ni manusia lah Allah jadikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan yang mengimpikan tidak diberi kitab, tidak diberikan rekod amalan kepada mereka. Tak dapat buku amalan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada buku. Tadi kan dalam surah Al-Kahfi tadi saya baca, kita kan dapat buku kita, buku amalan kita masing-masing. Tapi ada golongan yang mengimpikan supaya dia tak dapat kitab amalan ni, tak dapat buku rekod ni. Jangan zaman kita sekolah kan, buku rekod, nak balik tunjuk kat mak ayah pun seriau, sebab tak apa pandai. Kan di sekolah kena dah bawa balik kena lagi, saya tak apa pandai. Kan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pandai tak apa, yang pandai seronok, tak sabar. Kan macam dengan saya ni, tak apa pandai kalau bawa balik tunjuk pun kat mak, kat ayah jarang. Kan kat ayah jarang. Golongan kedua tadi, golongan yang mengimpikan tidak diberikan kitab, yakni rekod amalannya, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Haqqah pada ayat ke-25, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dan adapun orang yang menerima kitab amalannya dengan tangan kirinya. Shimal, dapat dengan tangan kiri. Ini satu petanda.
dapat dengan tangan kanan, dapat dengan tangan kiri, satu petanda yang Allah dah habaq dalam Quran. Golongan yang dapat kitab amalan dengan tangan kiri ni, fayaqulu ya laitani, maka dia akan berkata, yakni kata dengan sesalnya, menyesalnya. Dapat kiri, kita duk harap kanan, tiba-tiba dapat kiri ni, apa nak kata? Nah, harapan kita kanan lah, tapi tak tahu ni. Nah, maka dia akan berkata dengan sesalnya, kata Allah, nah, alangkah baiknya, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalanku. Dapat kiri ni macam tak dapat pun tak apa. Nah, kalau dapat kanan ni alhamdulillah, dapat kiri ni kalau boleh tak dapat pun tak apa. Senang cerita macam tu. Sebab dapat ni bukan maknanya petanda yang tak baik untuk kita, tanda yang tak baik untuk dia, sebab dapat daripada kiri. Tu yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka berkata Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, di akhirat kelak si pendosa akan mengimpikan, alangkah baiknya buku ini tidak diberikan kepada aku, alangkah baiknya semua amalan aku tidak dibentangkan kepada aku. Nada penyesalan tanpa kesudahan, lantaran takut kepada bayangan dosa yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia dulu ni. Begitulah bila mana dapat daripada kiri ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada penyesalan. Alangkah baiknya jika buku ni tak diberikan kepada aku. Sebagaimana kata-kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mengimpikan agar mengikut jalan Rasul di dunia ni. Tapi cerita ni balik ke Allah dah, cerita ni di hari akhirat dah. Tapi mengimpikan agar mengikut jalan Rasul ketika di dunia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan pada ayat 27, wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi, dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit kedua-dua tangannya, yakni marahkan dirinya sendiri. Yaqulu ya laitani, seraya dia berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dulu mengambil jalan yang benar bersama-sama dengan Rasul. Ni orang yang zalim, orang yang zalim nak gigit kedua-dua tangannya sendiri dan merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya jika aku di dunia dulu ni ambil jalan, ikut jalan yang benar bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuh, kata Allah, terima dan amalkan. Bukan terima je, ada orang dia terima tapi tak beramal. Terima dan amalkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah, apa yang dilarang oleh Rasul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patuhilah, ikutlah. Jangan jadi golongan macam nombor 3 ni, bila balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baru dia akan menyesal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah penyesalan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang zalim. Mereka akan menjadi resah gelisah di akhirat nanti. Tanpa sedar, maka gigit tangan mereka sendiri, walaupun dalam keadaan darah sakit pada waktu tu. Mereka tidak fikirkan yang demikian kerana mengenangkan penyesalan yang berlaku ke atas diri mereka lebih besar lagi pada waktu dan ketika
hari kiamat tu nanti, hari akhirat tu nanti. Dia tak peduli dah ibu-ibu sekalian. Sakit ke, darah ke, tak peduli dah. Sebab itulah tempat kita yang kekal nanti ni. Sebab tu dunia ni lah tempat kita nak buat amal ibadat. Dunia ni kita nak singgah buat amal ibadat dan balik sana ni. Nyesai macam mana pun tak ada guna dah. Nak teriak macam mana pun tak ada guna dah. Sakit darah macam mana pun tak peduli dah kita waktu tu. Kita nak selamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, hak ni nampak simple, tapi jaga-jaga. Golongan yang mengimpikan ada teman yang soleh, kawan yang soleh. Dalam Quran pun Allah dah abang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam ayat yang lain lah. Betapa dia menyesal di dunia dulu ikut kawan yang tidak mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Al-Furqan pada ayat 28, dia kata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai Tuhan, celakalah aku. Wahai Tuhan, celakalah aku. Ini ungkapannya. Kalaulah dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku, teman rapatku. Balik ke Allah nanti baru dia sedar, celakalah aku. Kalaulah dulu aku tak jadikan si fulan ni sebagai teman akrab aku, sudah pastilah dia selamat. Tapi tak. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, ar-rajulu ala dini khalilihi, kata Nabi. Satu orang tu, kata Nabi SAW, dia berada di atas agama. Agama dalam hadis ni, din dalam hadis ni apa dia? Cara hidup. Cara hidup. Seseorang tu dia berada di atas agama, yakni cara hidup khalilihi, teman dia, sahabat dia, kawan dia. Nabi kata, fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Maka kata Nabi, hendaklah salah seorang daripada kamu meneliti, melihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan. Penting kawan ni. Kita nak jadi soleh, kena kawan lah dengan orang soleh. Nak rajin main masjid, kena rajin kawan lah dengan orang hak main masjid. Tambah-tambah kalau kita baru nak hijrah pula, kena cari kawan yang baik. Kawan hak tolong gerak kita subuh kan. Telefon berkali-kali, biasa subuh jam terlalu dekat tinggal pun dia buat tak dengar. Tambah telefon. Ni ada kerak telefon ni orang cinta orang cinta kan. Konon-kononnya couple Islami. Kan tolong gerak subuh lah apa. Dah menikah nanti duduk sebelah pun tak gerak. Yang kata gerak, dua-dua tak gerak. Tu lagi dahsyat. Kan masa couple dulu kami tolong gerak subuh, tolong telefon gerak. Siapa kalau ai tak jaga, kalau ai tak jaga kan. Dah kahwin ni lain cerita kan. Cari hak bagus, cari hak baik. Kita nak berubah jadi baik. Kawan tu penting. Kita pun dah pesan ke anak-anak kita tu, kawan, cari kawan yang elok sama. Kita duk pesan, kita pun kena buat benda tu. Macam orang take judi take judi, take nombor ekor apa semua ni, sebut take ni kau tak apa elok kan. Kita nak berhenti main judi ni. Contoh bukan kita main judi, nak abang kata kalau lah jenis take judi ni, bila nak berhenti main judi ni, pertama sekali ni bukan cara agama lah, ni cara kita biasa kan. Jangan kawan dah dengan orang hak main judi, hak nak main nombor ekor kan. Ini kira cara kita tak erti tak erti duk baca hadis Nabi apa semua. Nak berhenti main judi, tamanya putus kawan dengan kawan hak nak main judi ni. Jangan duk kawan lah, putus terus. Kadang-kadang duk ambil ais lah, bukan ais batu tu tak apa. Ais
Kadang-kadang duduk dalam tu elok dah, keluar balik main pun bagus dah, duduk tak lama jadi pula masuk dalam pula dah. Pasal apa? Bila balik main ni kawan duk main mula-mula dia bagi ya. Biasa macam kita ya berhenti serokok ni, waktu tu kawan nak suruh rokok kat kita kan. Pasal kita tengah duk isap dulu ni pekat sembunyi semua rokok tak bagi kat kita berhenti ni dadah bawa keluar mau siap lawa kita berhenti dah kita meleleh yang liang tengok pasal kawan nak rokok kan rokok ni ada hukum makruh ada hukum haram kan. Kalau kita kata membazir rokok tu membazir makruh tapi rokok ni sebab kesihatan jadi haram saya mengaji dulu pun macam tu kata ustaz dia, tapi lagi dahsyat dia abang kalau orang tu mati sebab rokok sepanjang tempoh ada hisap tu haram. Kata ustaz dia kan, saya pun ingat lupa nama ustaz tu, Ustaz Hakim. Tapi elok dia abang mati mati tadi pasal pasal apa rokok dia sebab rokok mati tu kira haram panjang dia hisap rokok lagi dahsyat tu. Tapi hukum mudah dia macam itulah tadi ya. Kalau sebab mazir ustaz makruh, tapi kalau sebab kesihatan yang terjejah nak terganggu dan sebagainya haram dari rokok tu haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kawan dah orang ada main judi apa semua ni, ada tikam nombor apa semua ni. Kemudian ustaz saya duduk kat tempat saya, taman saya tu ada kedai dia tu, pindah luar tu tak ada kedai judi tu. Kalau tidak lalu tu rasa nak patah balik, dia tak boleh meleleh yang ni tu secara tak erti tu kan. Maknanya persekitaran tu membantu kita. Tuhan Nabi abanglah hadis tadi tu Nabi abanglah hadis tadi, seseorang berada di atas agama yakni cara hidup sahabatnya. Tengok dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berkawan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia ni boleh bantu kita dan dia juga boleh menarik kita ke tempat yang tidak elok. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam abang dalam hadis dan Allah cerita dalam Quran lagi. Ni antara golongan yang menyesallah di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah malam ni sambung balik tuan-tuan. Sekat mana kita boleh dah biasa suara kuat. Tiba-tiba suara tak mau keluar. Allahu akbar. Seksa. Kau surat berapa? 79. 77, 79 ada khilaf tak habis lagi 77 tak habis lagi tak habis muslimat tanda habis tak apalah, saya patah balik dah sikit 77. Saya ingat tadi doa tu ada khilaf. Ni pun ada khilaf kan. Tak apa, kita mau patah balik tak apa, tak rugi. 77. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 77 pada firman Allah tu kah? Allah berfirman. Baik, 77 pada perenggan Allah Subhanahu wa taala berfirman tu. Baik. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Al-Ahzab 37. Kita baca tu lah. Depan sekali tu cuma kita ambil sebahagian daripada tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu ni siapa? Kamu ni ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maklumat yang baginda terima daripada Jibril alaihi salam, bahawa baginda akan diperintahkan berkahwin dengan Zainab selepas Zaid menceraikannya. Tu yang di atas tu. Allah kata apa? Sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Yakni Nabi dah dapat dah berita ni daripada Jibril alaihi salam, hebat dah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi nak sembunyikan benda ni dalam hati. Sebab apa? Kata Allah, kamu takut kepada manusia, sekejap lagi mereka akan kata kepada kamu macam-macam. Kan zaman jahiliah ni dia jadi satu adat kepada mereka, bila ambil anak angkat kena bin atas orang yang ambil tu adat jahiliah. Nak bela nak angkat, dia kena bin atas nama dia. Sebab tu Nabi SAW awal-awal Nabi buat macam tu, sebab adat jahiliah macam tu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Tapi bila datang teguran Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas baginda Nabi SAW, Allah larang, maka Nabi SAW kembalikan kan nama Zaid tadi, dibinkan kepada ayah kandung dia balik. Sebelum tu dibinkan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sebab tu bila jadi macam ni, Nabi SAW Allah kata, kamu takut kepada manusia, takut sekali lagi orang kata kat kamu ni kahwin dengan menantu kamu. Kan Zaid kan jadi anak Nabi. Kan bila bercerai, Nabi pula pergi nikah dengan hak tadi bekas menantu tu. Tu yang saya kata itu ada kisah yang orang reka sebab bercerainya Zaid dengan Zainab ni adalah kerana Rasulullah. Petra tu kisah palsu lah tu, kisah palsu. Sebab Rasulullah pun nak dekat Zainab ni. Padahal kita baca pada awal itu, siapa yang pergi meminang Zainab ni untuk Zaid? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu cerita palsu dah. Kalau jumpa dalam Google ke apa tu kan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang akan menerima tuhmahan dari musuh-musuh Islam. Mereka akan menghina dan mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, Muhammad sanggup berkahwin dengan menantu sendiri. Itu yang Nabi SAW takut tu. Nanti mereka akan kata Nabi ni sanggup kahwin dengan menantu dia, nak cerai dia pula, nak kahwin dengan menantu dia. Sebenarnya Zainab bukanlah menantu Nabi, dia isteri kepada anak angkat Nabi. Dia bukan isteri kepada anak kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bukan anak kandung Nabi. Zaid ni anak angkat. Kan cuma awal tu mengikut adat jahiliah, Nabi letaklah Zaid bin Muhammad. Walaupun letak, dia takkan mengubah. Tu yang itu kita bincang, mahram ni dia berlaku dengan 3 keadaan, 3 perkara kan. Bulan lepas lah kalau tak silap. Pertama dengan nasab. Macam ni, pergi letak. Walaupun pergi letak bin. Saya cerita kat ibu-ibu ya dulu lah. Mak nakkan saya sendiri. Pergi ubah bin. Ubah bin pun dia tak mengubah. Bukan bila mana ubah binnya kita boleh nasabkan terus. Dia ni layak terima pusaka apa semua. Dah. Dia tak boleh. Sebab tu tak jadi. Yang kedua dengan susuan. Yang ketiga dengan musyawarah ataupun dengan perkahwinan. 3 benda ni ya. Boleh terjadinya mahram. Setakat bila ubah bin, lepas tu lagi
mai adik-beradik bawah ni tak tahu, kalau tahu tak apa, tak tahu pula. Mai kat ayah dulu yang pergi tukar bin tu, padahal ni anak angkat dia pergi bin dia pula, kena pula bin ni pula anak sulung, hal lain semua tak keluar mai. Hal lain semua tak keluar mai. Maknanya adik-adik bawah ni tak tahu kata hak abang ni, hak kak ni adalah anak angkat, sebab bin pergi ubah dah. Mai nanti bila meninggal mak ayah kat ataupun meninggal ayah ni, mak meninggal dah kat, tak ada orang nak cerita, hidup bahagi pula secara faraid dan sebagainya, sebab dia ingat anak kandung. Tu kesan jangka masa panjang. Tu tak kira lagi hubungan dia beradik apa semua ni, akan jadi masalah. Sebab itulah Islam larang, sebab tu Islam larang, sebab tu Nabi larang, sebab tu Allah larang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Zaid pun menceraikan Zainab. Kalau kita tengok awal-awal hari itu ni, Nabi nasihatkan mereka takwalah kepada Allah. Nabi nasihat, suruh pertahankan hubungan ni, suruh pertahankan. Tapi di akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Zaid cerai juga dengan Zainab. Tak ada jodoh mereka berdua ni. Krisis rumah tangga mereka yang tidak dapat diselamatkan lagi. Setelah penceraian itu berlaku, Allah mengahwinkan Nabi dengan Zainab melalui arahan wahyu yang diturunkan dari langit. Kan? Bila dah cerai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah mengahwinkan ni, makna Allah perintahkan Nabi SAW berkahwin dengan Zainab melalui wahyu yang diturunkanlah kepada Nabi SAW. Kemudian Allah mengharamkan meletakkan bin atau binti kepada anak angkat. Boleh tengok dalam firman Allah surah Al-Ahzab juga kita baca ni, cuma dia di awal, di awal, iaitu pada ayat yang kelima. Allah kata ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka, yakni anak-anak angkat tu, kata Allah, kepada bapa-bapa mereka, yakni bin dengan bin pak mereka, ayah mereka, walaupun kita belah daripada kecil sekali pun, dengan dia ubah bin, dengan dia ubah binti. Kerana apa? Huwa aqsatu 'indallah, yang demikian itu lebih tepat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu Allah ba'du mengharamkan, Allah mengharamkan meletakkan bin atau binti kepada anak angkat. Allah haramkan letakkan bin atau binti kepada anak angkat, yakni bin orang belah tu lah, dengan buah bin dia, dengan buah binti dia, kekalkan dengan ayah kandung dia, kekalkan dengan ayah kandung dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana mereka bukan anak kandung kita, kan, buat macam mana pun Allah juga mengharamkan, Allah juga mengharamkan berbangga dengan keturunan. Allah membenarkan seorang lelaki berkahwin dengan bekas isteri kepada anak angkatnya. Begitu juga seorang perempuan boleh berkahwin dengan bekas suami kepada anak angkatnya. Cerita mudah je ni, anak angkat tak ada masalah macam mana pun, bekas isteri ke, bekas suami ke, dia bukan anak kandung, dia anak angkat. Kalau cerai boleh je, nikah tak ada masalah. Hak masalah tu anak kandung, anak kandung kan, tu masalah. Hak ni anak angkat tak ada masalah. Cuma biasalah orang-orang yang tidak suka kepada Nabi SAW, mereka akan gunakan cara ni lah untuk memburukkan Nabi SAW. Tambah-tambah lagi pula waktu tu menjadi adat bagi kaum jahiliah ni, bila belajar anak angkat, mereka akan binkan kepada bin mereka, binti mereka.
Nak katakan mereka ni tidak beragama Islam, tapi bila datangnya Islam kena ikutlah Islam. Allah abang macam tu, kena ikutlah macam tu. Nah, macam kita lah, kita orang Islam, maka kena ikutlah hukum hakam Islam, kena ikutlah Quran, kena ikutlah hadis Nabi SAW. Jangan dok ikut hak lain. Walaupun hari ni ada cabaran dan ujian untuk kita, nah, kita nak beramal dengan agama kita hari ni pun orang bukan Islam yang lebih-lebih lagi. Mereka pula dah tolong nak corakkan untuk kita mana hak elok, mana hak tak elok. Kan? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan satu golongan yang Nabi sebut, iaitulah golongan Al-Ruwaibidah. Ruwaibidah, golongan ni Nabi sebut. Bila dengar hadis ni, ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, cuba fikir tengok Nabi sebut ni, keluar ke tak keluar lagi golongan ni. Saya baca sikit hadis ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun qadda'atun, kata Nabi, akan datang, tak berlaku zaman Nabi, tak berlaku. Macam tuan-tuan dengar satu hadis yang lain, Nabi kata, la yudrikni zamanun aw la tudriku zaman. Ya Allah, jangan kau temukan aku dengan satu zaman dan mereka ni sahabat-sahabat aku dengan satu zaman. Nabi kata, wahai Allah, jangan kau temukan aku dan sahabat-sahabat aku ni dengan satu zaman, kata Nabi. Zaman apa ibu-ibu ya ayah sekalian? Allah tak temukan Nabi, tak temukan sahabat dengan zaman ni, tapi boleh jadi Allah temukan kita dengan zaman ni. Zaman di mana, kata Nabi, yang pertama, orang tidak mengikuti alim ulama, kata Nabi. Orang tak ikut alim ulama, dia nak suruh alim ulama ni ikut dia. Sebab tu orang ini, orang alim nak kuliah, tok ustaz nak kuliah, hak duk bagi pelepasan layak tak layak ni tuan-tuan, orang awam, netizen. Ustaz ni boleh kuliah, ustaz ni tak boleh, keras sangat. Ustaz ni ustaz ni politik, dia tak boleh, kau tu pula. Sepatutnya yang ada autoriti lah yang meluluskan boleh tak boleh ni, ilmuwan agama, mufti ke apa, sepatutnya yang tu lah. Ni dah tahap lah ni orang awam, netizen. Hak kadang-kadang kita bagi ni, suruh baca kitab Jawi je bagi, dia kata ni Arab ni tak boleh, bukan Arab, baru Jawi. Tu pun tak kenal dah, tu pun jangan. Dia suruh tuan-tuan alim ni pergi mengaji lagi, tu tak tahan. Padahal memanglah orang alim ni dia akan mengaji, dia tak pernah puas dengan mengaji. Dan mengaji pula dia tawaduk. Bila dia pergi mengaji, walaupun guru tu sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, nak orang tak kenal pun, dia ni lagi orang kenal, tapi bila dia pergi mengaji, dia sanggup duduk bawah, tak apa. Ni orang hak mengaji ni tawaduk. Jangan jadi orang hak mengaji macam Nabi sebut 3 ciri tu. Yang hujung hadis tu Nabi kata, adkhalhullahu nar, Allah masukkan mereka dalam neraka walaupun mengaji. Boleh lah tu. Seorang tak keluar balik, nak tidur tak boleh pula lagi. Dia ketui tu ni tak boleh tidur. Sesah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni pun suruh kuih tinggi, kuih kecil, kuih besar, kacau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kata Nabi, jangan kau temukan aku dan sahabat-sahabat aku dengan golongan yang mana pada waktu tu orang-orang yang penyantun, orang-orang yang akhlaknya ni mulia, orang tak segani lah. Orang tak segani dengan orang-orang yang akhlak mulia. Zaman tu kata Nabi, berlaku zaman kita. Fikir tengok, fikir
tengoklah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu satu. Nah, dah berlaku dah ni, berlaku dah. Itu tanda-tanda kecil kiamat tu. Baik, balik pada hadis tadi. Nabi kata akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, penuh dengan tipu daya. Dan tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, penuh tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu, kata Nabi. Yang mana orang yang benar ni dikatakan penipu, hak betul tu dia kata bohong. Hak cakap betul, hak cakap benda hak benar, yang sampaikan benda yang betul, hak tu dia kata bohong, tipu. Sebaliknya orang yang bohong tu dia kata betul. Pendusta-pendusta tu pula dikatakan benar, dipercayai kata-kata mereka tu. Ada lagi ciri tu, sekat tu ada lagi. Orang ni cakap betul tapi orang kata dia bohong. Kawan ni pula bohong tapi orang kata dia betul. Kan? Kadang cakap orang kata bohong dah, orang kata betul lah, betul juga. Gelak jahat lah. Orang tak ada macam tu lah. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bahaya ni zaman ni. Sebab keluar dia punya presiden nanti lagi dahsyat daripada ni, Dajjal. Keluar Dajjal lagi dahsyat daripada ni. Jadi nak pi kepada Dajjal tu, ni lah sifat-sifat ni duk keluar ada kat Dajjal nanti tu duk mula dah. Hari ni orang hak kata betul, orang kata dia bohong. Hak bohong ni orang duk kata dia betul pula. Orang duk guna kata-kata dia, orang duk percaya kata-kata dia. Satu. Kemudian kata Nabi SAW, diberikan amanah kepada pengkhianat. Amanah piduk bagi ke orang hak khianat. Tahu dah dia ni tak boleh pegang amanah dengan duk bagi, tapi dah piduk bagi juga. Piduk suruh dia pegang juga benda ni. Dia bukan satu orang yang amanah, tapi duk bagi kat dia, suruh dia pegang. Duk kata tak apa, dia ni amanah, pada rekod ada dah, dia ni bukan amanah pun. Ni bukan nama parti ni, ni sifat amanah. Sebut banyak kali dengan dia pun duk rasa kot lain ni. Duk rasa kot lain, tak faham kot lain pula. Sifat dah, rekod dah ada dah ni. Dia ni pecah amanah pun dah ada dah rekod ni. Tiba-tiba piduk bagi pula, suruh pegang amanah. Dah tahu dah tak amanah, tapi piduk bagi suruh pegang amanah. Kita ni tuan-tuan, contohlah kalau kita ni nak perangi rasuah, kita tu kena bersih dulu rasuah. Tapi kalau kita nak perangi rasuah, kita ni pun rekod rasuah berlambak, macam mana? Macam mana? Gagal nak perangi macam mana? Boleh ya? Kemudian kata Nabi SAW, dikhianati orang-orang yang amanah. Tu. Kemudian dikhianati orang-orang yang amanah. Ni hak amanah betul-betul ni, khianat pula dekat depa ni. Piduk fitnah pula depa ni. Piduk buat kes bagi depa ni nampak macam salah. Padahal ni betul depa ni orang amanah ni, betul. Orang yang takut ni hukum hakam Islam, apa ni tak berani nak ambil hak orang. Tapi pasal tak suka, piduk buat cerita, piduk fitnah mereka ni, nak piduk reka-reka tuan-tuan. Tak pasal-pasal kena tidur lokal. Orang biasa buat salah ni tengah malam main cari main cari. Dikhianati orang yang amanah, hak betul-betul amanah ni. Mereka buat macam-macam
Sebab tu doa akhir zaman ni tuan-tuan, as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi ala al-jamri, kata Nabi. Akhir zaman ni macam tu. Orang yang pegang teguh kepada agamanya ni, hak nak macam tadilah, duk jaga amanah ni, jaga sungguh. Orang duk buat fitnah kat dia, nak orang pergi report palsu lah, kata dia begini, tuan-tuan. Tengah malam main duk cari daripada ada ni orang yang pegang dengan agama, orang yang takut, tuan-tuan, dalam bab ni. Orang yang pegang agama ni, kata Nabi, na as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi ala al-jamri, kata Nabi. Orang yang pegang kepada agamanya laksana dia menggenggam bara api, kata Nabi. Tu hak dia kena bayar. Kan dia akan terima kecaman, dia akan difitnah, dia akan disakiti dan tersakitilah, tapi mudah-mudahan dia istiqamah dengan ujian yang Allah bagi kat dia tu. Dia sabar dengan ujian tu, insya-Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah, akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah, kata Nabi. Keluar Ruwaibidah tu, terus sahabat tanya, siapakah golongan Ruwaibidah tu ya Rasulullah? Nabi sebut ciri-ciri awal tadi. Nabi kata Nabi kata akan keluarlah, akan berkata-katalah golongan Ruwaibidah ni. Sahabat tanya, siapakah golongan Ruwaibidah tu ya Rasulullah? Nabi kata, orang yang bodoh lagi fasik, berbicara atau mengurus berkaitan perkara-perkara umum yang besar. Secara ringkas dia nak bagi faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ruwaibidah ni adalah golongan yang tidak memahami Islam secara mendalam. Kerti sangat pun bab agama ni. Tu yang rosak tadi tu, hadiah awal tu. Pergi bagi benda yang amanah kepada yang bukan amanah. Dia jadi kelang kabut habis. Secara mudahnya, golongan yang tidak memahami Islam secara mendalam tetapi ingin bercakap dan menguruskan umat Islam. Tak reti sangat pun, tapi buat reti. Macam baru ni lah Ashabul Kahfi, kecoh habis kan. Ashabul Kahfi baguslah juga bila jadi macam tu, bakat buka balik kan. Ibu-ibu ayah pun duk baca surah Al-Kahfi lama dah. Jadi macam tu bakat terasa lah nak tengok balik kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka ni, golongan ni tidak memahami Islam secara mendalam tetapi ingin bercakap dan menguruskan hal umat Islam. Jadi hadis di atas merupakan perkabaran dan peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat baginda mengenai perihal umat akhir zaman ni. Ataupun juga disebut Ruwaibidah ni golongan yang menginginkan dunia. Tu yang jadi macam tu, dia putar belit habis benda-benda hukum hakam ni. Sebab dalam hati ni masih duk teringin dengan dunia, dan akhirnya mereka tenggelam dengan dunia tu. Sebab tu jadi macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saya ingat Ustaz Jeffrey pun pernah kena kecam baru-baru ni isu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ucapan hari Christmas kan. Isu ucapan hari Christmas, kita bercakap atas
hukum hakam orang Islam, bercakap tentang agama kita Islam, yang mana tak sepatutnya orang bukan Islam masuk komen di bawah tu dengan kecaman dan sebagainya, kata-kata kesat dan keji dan sebagainya. Macam baru ni Ustaz Azhar Idrus buat keluar satu hukum berkaitan dengan teddy bear. Teddy bear kan, saya pun tak tahu teddy bear tu apa dah. Pakat keluar dalam surat khabar Cina lah, apa benda lah, keluar macam-macam. Duk kata balik, ni hukum yang Ustaz Azhar buat keluar ni hukum bagi orang Islam, untuk orang Islam, untuk agama Islam, hak kita punya. Tapi orang bukan Islam yang sibuk hari ni kecam dan sebagainya. Nah, ni akhir zaman. Sebab apa jadi macam ni? Sebab ada kalangan orang Islam sendiri yang buka ruang ni. Kalau tak ada orang Islam yang buka ruang ni kepada mereka, mereka pun tak berani. Tapi ada kalangan orang Islam sendiri yang buka ruang ni. Ada kalangan ustaz yang nak komen pendapat Ustaz Azhar tu, bawa keluar pendapat dia, tapi di atas tu dia condemn dulu Ustaz Azhar. Ustaz juga tu. Nah, itulah antara punca-punca dia, yang mana hari ni orang bukan Islam pelekehkan agama kita, main-main dengan agama kita kan. Ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi banyak sangat dah Nabi SAW pesan dalam hadis-hadis yang kita hari ni pun nampak dah benda tu, sikit demi sikit Allah dah tunjuk pada kita dah. Mudah-mudahan orang Islam semakin hari semakin bersatu lah, insya-Allah, bukan semakin berpecah belah, semakin kuat insya-Allah. Itu pun takut juga Nabi itu sebut tu, dan tak mau jadi macam buih di lautan ya. Kita tak kuat, kita kena kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak orang agama kena bersatu untuk agama, dengan orang agama memperlekehkan antara satu sama lain. Nah, ini pun menjadi jalan-jalan, lorong-lorong untuk orang pandang rendah pada Islam, pada alim ulama. Jadi ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itulah malam ni. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa lagi lah bulan depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah panjanglah umur kita. Nah, ibu-ibu ya ayah, masuklah saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, benda ni tak ada kira ibu-ibu ya ayah. Malam ni kita duduk ngaji, malam ni kita duduk bergurau senda, senyum tawa tiba-tiba bulan depan tak ada dah. Siapa yang tahu? Tak ada siapa tahu kan. Semua tu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bulan depan kita akan masuk bab yang ke-28. Nah, ulat gonggok berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 56 insya-Allah. Nah, ulat pun selawat kat Nabi, kita tak mau selawat kat Nabi, teruk ada ulat ni. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-ibadah wa la taj'alna min ahli al-ma'siyah. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.